Baik, saya teruskan dengan 4B dulu. Baik, so yang ini, okay, limit x approach negative infinity. So kalau approach negative infinity ataupun positive infinity, yang kamu kena ingat adalah kita akan divide numerator ataupun denominator dengan highest power of x di bahagian denominator. Okay, kita akan divide yang ini dan yang ini dengan highest power of denominator kat sini lah. Okay, so highest power dia adalah x sebenarnya, tapi disebabkan sini adalah square root of x square, kita kena consider sebagai dua case. Okay, yang ini adalah positive x untuk x approach positive infinity. Okay, kita akan ambil negative x kalau x tu approach negative infinity. Okay, so jalan kerja dia adalah macam ni. Limit x approach negative infinity. So 8x plus 1 over square root of x square over square root of x square minus 9. Okay, over square root of x square. Sebab highest power of the denominator dia adalah square root of x square. Okay, square root of x square tu adalah sama dengan x. Okay, memang betul sama dengan x, tapi dia ada dua kemungkinan, sama ada positive x ataupun negative x. Okay, so yang pertama adalah macam tu. Kemudian next step dia adalah limit. Ini memang kena tulis lah sebab kita tak substitute lagi. So ini akan jadi 8x plus 1 over modulus of x. Okay, yang ini kita buat dia dalam satu rumah of square root tu. So dia akan dapat x square minus 9 over x square. Okay, so itu adalah step yang kedua. Kemudian step yang seterusnya, barulah kita pilih yang modulus of x tu kepada negative x. Macam tu. So yang ini akan jadi square root of 1 minus 9 over x square. Kemudian last kali kita simplify yang bahagian numerator tu. Yang bahagian ini kita simplify, kita kena bahagikan dengan negative x lah. Okay, tambah dengan 1 over negative x macam tu. So dia akan jadi negative 8 tolak 1 over x lah. Okay, over square root of 1 minus 9 over x square. Baik, sebelum saya sambung, boleh faham ke setakat ni? Okay, step yang pertama, step yang kedua, step yang ketiga, step yang keempat. Boleh faham ke? Boleh, Zul. So ingat first step dia, always bahagi dengan square root of x square ni. Kemudian kita akan ubah yang ini jadi modulus of x. Yang ini kita buat dalam satu rumah. Kemudian modulus of x ni ada dua kemungkinan macam yang saya bagi tahu kat atas ni. Okay, sama ada positive x ataupun negative x. So memandangkan soalan kita ni adalah x approach negative infinity, kita akan pilih yang negative x lah. Itu yang saya letak kat sini. Okay, negative x. Kemudian ini last step dia kita hanya substitute saja. Okay, so substitute. Kita akan dapat negatif 8 tolak dengan 1 over negative infinity. So sebenarnya ini akan jadi 0. Okay, apa-apa sahaja nombor yang bahagi dengan infinity ataupun negative infinity, dia akan jadi sama dengan kosong. Contoh kita tengoklah 1 over 100. So ini 0.01. 1 over 1000. So ini akan jadi 0.001. Dia semakin menghampiri kosong. So kalau nombor yang sangat besar, dia akan jadi banyak lah. Okay, dia jadi makin dekat dengan kosong. So simply put, 1 over infinity ataupun negative infinity adalah sama dengan kosong. So bila macam tu, dia akan jadi macam ni lah. Okay, 1 minus 0. So ini kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan negatif 8 per square root 1. So ini adalah sama dengan negatif 8. So jawapan dia adalah negatif 8. So kita tengok jawapan dia 4B negatif 8.
Betul tak tu? Okey, 4B negatif 8. Kemudian soalan 4D. Baik, soalan 4D ni kamu kena expand dahulu. Okey, kamu kena expand yang dalam kurungan tu. So, bila kamu expand, nanti kita tahulah highest power of denominator tu sama dengan berapa. Okay, so expand lah. Expand ni kita akan dapat apa? Limit t approach infinity. So, atas tu kita akan dapat 2t cube. Yang bawah ni kita akan dapat apa? Kita akan dapat t cube plus 6t plus t square plus 6. So, salin balik. T cube plus 6t plus t square dulu. Plus 6t plus 6. Okay. So, kita akan divide by highest power of denominator dia. So, highest power dia adalah t cube. So, dia akan jadi 2t cube over t cube. Okay, over t cube plus, ini bagi, t square over t cube plus 6t over t cube plus 6 over t cube. Okay, dapat macam tu. So, simplifykan dia, kita akan dapat, ini akan jadi 2 sahaja. Okay, kemudian bawah ni dia akan jadi 1 plus 1 over t plus 6 over t square plus 6 over t cube. Kemudian kita substitute infinity tu, meaning that kita akan dapat 2 over 1 plus 0 plus 0 plus 0 which is equals to 2. Selesai untuk soalan 4D. Baik, ada yang tak faham step? Boleh bagi tahu. Ataupun kalau saya laju sangat, tolong bagi tahu. Baik, ada lagi soalan nombor 4? Sebelum saya berpindah kepada soalan nombor 8. Tak ada, Tiada, sir. Okey, baik. Kita pergi kepada Ya. Okey, soalan nombor 4. Okey, sir. Okey, baik. Ingatkan ada soalan tadi. Baik, soalan nombor 8. Boleh buat ke? Boleh, sir. Kita tengok. Okey. Fadil Fadil boleh. Yang lain? 8A, sir. 8A. Kalau 8A tak dapat buat, 8B pun sama lah tu kan? Kejap saya. Yes. X square. Okey, ni saya salin dulu soalan dia sebabnya saya nak buat interval. Okey, saya nak buat range. So, ini 2. Ini 4. Ini square root of x. Ini x greater than or equals to 4. Okey, ini adalah piecewise function. So, apa yang saya suka buat adalah saya akan buat number line. Kemudian tengok sini ada negatif 1, sini ada 2, sini ada 4. Kemudian negatif 1 included sampai 2 not included, function dia adalah x square. Kemudian 2 included sampai 4 not included, function dia adalah 1 plus 2x. Kemudian 4 dan ke atas, function dia adalah square root of x. So, untuk soalan yang pertama, dia minta kita check limit exist ataupun tidak dekat x equals to 2. So, untuk check limit exist ataupun tidak dekat x equals to 2, kita kena check apa? Kita kena check limit x approach 2 from the left. Okay. Dan juga limit x approach 2 from the right, fx. Kemudian barulah kita boleh decide sama ada limit x approach 2 exist ataupun tidak. Okay. So, limit x approach 2 from the left.
Apa function dia? 2 from the left. So function dia adalah x square. So saya letak kat sini x square. Kemudian kita terus substitute, kita akan dapat 2 square. So ini adalah sama dengan 4. Kemudian limit x approach 2 from the right. So 2 from the right, function dia adalah 1 plus 2x. So saya letak kat sini. Limit x approach 2 from the right. Function dia adalah 1 plus 2x. So kasih masuk dalam tu. Kita akan dapat jawapan dia adalah 5. So kalau kita tengok daripada kiri sama dengan 4. Daripada kanan sama dengan 5. Maksudnya tak sama. So kita buat conclusion. Limit x approach 2 fx does not exist. Okay. Itu sahaja jalan kerja untuk tentukan sama ada limit dia exist ataupun tidak. Okey. Baik. Kemudian kita tengok soalan B pula. Okey, soalan B sama juga. Okey, kita nak tentukan sama ada dia exist ataupun tidak dekat x equals to 4. So sekarang ni kita checklah satu persatu. Limit x approach 4 from the left. Apa function dia? 4 from the left, function dia adalah 1 plus 2x. So 1 plus 2x. So kasih masuk nilai dia 2 darab 4, 8. Ini jadi 9. Kemudian limit x approach 4 from the right. Okay, function dia apa? Square root of x. So square root of 4 ini adalah sama dengan 2. 9 tak sama dengan 2. So kita akan buat limit x approach 4 function fx lah. Okay, does not exist. Okay. So selesai situ. Baik, kita tengok C pula. Okay. So C nak check dekat x equals to 9. Baik. So kita kena check limit x approach 9 from the left. Limit x approach 9 from the right. Dan kita kena bagi conclusion sama ada exist ataupun tidak. So kita tengok 9 dekat mana? Okey, 9 dekat sini. Okey. So limit x approach 9 from the right. 9 from the right. 9 from the left. Apa function dia? Cuba bagi tahu. Apa function dia? 9 from the left. Square root of x kan? So kita masukkan square root of 9. So ini adalah sama dengan 3. Baik, limit x approach 9 from the right. Apa function dia? Apa function dia? Square root of x. Square root of x juga. Kalau kamu nampak tu, dia senang je sebenarnya. So ini kita ganti masuk, kita dapat 3. So limit dia exist ataupun tidak? Exist lah. Okay, limit dia exist dan sama dengan 3. Okay, ni sama dengan 3. Exist lah. Sebab dia sama kiri dan kanan dia sama. So ini adalah good example lah untuk tunjukkan macam mana nak cari existence of a limit. Okay, kita check kiri kanan je. Kiri kanan, kiri kanan. Kalau sama, exist. Kalau tak sama, does not exist. Okay. So itu soalan nombor 8. Soalan nombor 9. Soalan nombor 9, cuba kita buat sama-sama. Okey, cuba kita buat sama-sama. Baik, soalan nombor 1. Limit x approach 0 from the right. 0 from the right. Ini ada comma kat sini ni. Okey, ni ada comma kat sini. 0 from the right. Apa dia punya value? 0 from the right. Apa sama dengan berapa? Kalau siapa tak nampak, boleh buat number line. Sama dengan berapa tu? Negative 2, sir. Okey. Kenapa ni berubah ni?
Negatif 2 kan? Mana tah? Negatif 2. Okey, so ini sama dengan negatif 2. Baik, yang soalan nombor 2. Limit x approach 0 from the left. Apa dia punya value? Dua kan? So, yang ketiga, limit dia. X approach 0. Ni sama dengan berapa? Cepat, boleh jawab tak? Ini sama dengan berapa nilai dia? Does not exist, sir. Does not exist. Okay, jawapan dia adalah does not exist. Senang je. Okay, tengok value dia daripada kiri dengan kanan tak sama. Negatif 2 daripada kanan, 2 daripada kiri tak sama. So, straight away, limit x approach 0 saja. Tak ada positif negatif. Tak ada daripada kiri kanan. Okay, straight away does not exist. Simple je. Okay. Baik. Kemudian, soalan nombor 10. Boleh buat ke soalan nombor 10? Boleh, sir. Boleh Baik. Soalan nombor 11. Sama je ni. Kena check kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan je. Soalan nombor 11 okey Okay, sir. Okey, baik. Kemudian yang seterusnya sampai nombor berapa? 14 saya bagi 8 sampai 14. Soalan nombor 12. Ada masalah, sir. 12. Ada masalah soalan nombor 12. Okey, so soalan nombor 12. Saya salin kejap dia punya ni. So ini adalah x square minus 2p untuk range dia x less than 2. Kemudian 0 untuk 2 included until 4 not included. Kemudian x square minus 6x plus q untuk x greater than or equals to 4. Ini adalah piecewise function. So macam biasa, apa yang saya akan buat adalah saya akan buat number line lah. Okay, so ini 2, sini 4. So x less than 2, function dia adalah x square minus 2p untuk 2 included until 4 not included. Dia punya function adalah constant dan sama dengan kosong. So ini adalah x greater than or equals to 4. So ini akan jadi x square minus 6x plus q. So sekarang ni dia minta kita cari value of p and q. If limit x approach 2 dan limit x approach 4 exist. Okay, memang dia dah bagi tahu exist. So sekarang ni kita cari yang P dulu. Okay. Dia dah bagi tahu dah limit x approach to fx ni exist. Okay. Maksudnya kiri kanan dia samalah. Okay. Limit x approach to from the left fx adalah sama dengan limit x approach to from the right. So kita tengok function approach 2 daripada kiri apa dia? 2 daripada kiri function dia adalah x square minus 2p. Kemudian limit x approach 2 from the right function dia adalah kosong. So ini adalah kosong. So bila limit dia exist, okay, dia sama. So kita perlu substitute je lah. Okay, so substitute 2 square minus 2p adalah sama dengan kosong. Limit dah hilang Limit dah hilang sebab kita dah substitute. Yang dekat sini memang tak ada substitute apa-apalah. Okay, dia sama dengan kosong sahaja.
Kalau sini limit x approach to from the right ini 10. So sini jawapan dia 10 lah. Okay, sebab dia constant. So ini akan jadi 4 sama dengan 2p. So p adalah sama dengan 2. Macam tu je. Okay. So untuk q. Untuk q kamu buat lah. Okay, untuk q kamu buat sama je jalan kerja ni. Okay. So untuk q kamu try buat. Sama je. Okay. So ini kamu try buat. Check kiri kanan. Okay. Kiri mesti sama dengan kanan. Inilah. So kamu tengoklah function apa yang ada tu. Kemudian kamu samakan sahaja. Dapatlah jawapan dia. Okay. Boleh Boleh buat exactly the same. Boleh, sir. Baik, soalan nombor 13. Sama je. Soalan nombor 13 sama sahaja macam soalan nombor 12. Nak saya tunjuk ke ataupun kamu boleh buat ni? Tunjuk pasal. Tunjuk. Saya tunjuk separuh. Saya tunjuk separuh. Okay, so dia ada x cube minus c untuk x less than or equals to 0. Kemudian ax square plus b untuk 0 x sampai 2. Kemudian 2x tambah 2 untuk x greater than or equals to 2. So ini adalah piecewise function. Kemudian determine the value of c. Okay, determine the value of c if limit x approach 0 from the left. Fx adalah sama dengan negatif 2. So ini kita boleh buat je. Kita punya number line ni. So kita ada kosong 2. So x less than or equals to 0. Function dia adalah x cube minus c. Ini kosong sampai 2. Dua-dua tidak termasuk. Ax square plus b. Kemudian ini x greater than or equals to 2. 2x plus 2. So limit x approach x from the left. X approach 0 from the left. 0 from the left. So apa function dia? X cube minus c. Okay. So 0 from the left. X cube minus c. Sama dengan negatif 2. Mana kita kasih masuk je lah. Substitute saja. So 0 cube minus c sama dengan negatif 2. So negatif c sama dengan negatif 2 lah. So c sama dengan 2. Gitu je. Okay. Kemudian find A and B. Find A and B if limit x approach 0 and limit x approach 2 exist. So saya akan buat yang limit x approach 0 saja. Okay. So ini dia cakap does exist exist. So maksudnya apa? Maksudnya limit x approach 0 from the left. Okay, fx adalah sama dengan limit x approach 0 from the right. Fx. So apa function daripada kiri dekat kosong? Kosong daripada kiri. Kosong daripada kiri. So kita akan dapat x cube minus c. So dia akan jadi x cube minus 2 lah. Okay, x cube minus 2 sebab c tu sama dengan 2 tadi. Kemudian limit x approach 0 from the right. 0 from the right. Function dia adalah ax square plus b. Okay, ax square plus b. Kemudian kita substitute masuk. So ini kita akan dapat 0 cube minus 2. Sini kita akan dapat a0 square plus b. So kamu akan dapat b adalah sama dengan negatif 2. Macam tu. Okay. So untuk yang nak cari nilai A tu, kamu buat yang satu lagi. Okay, for A kamu buat limit x approach 2. Okay, 2 fx exist. Okay, so ini kamu try buat sendiri. Nanti kamu carilah. Ni tak nak tulis pun tak apa, tapi nak bagi kamu faham kan. Ini kamu buat sendiri. Limit x approach 2 from the left mesti sama dengan limit x approach to from the right. Ini kamu sambung.
nanti kamu akan dapat nilai A sama dengan berapa nanti. Okay? Okay, boleh tu. Okay, so selesai untuk 13. Lagi soalan nombor apa lagi tak dapat? Soalan nombor 14 ni boleh ke? Sebabnya dia ada modulus tu. Tunjuklah, sir. Tunjuklah saya sikit. Semualah saya. Sikit ke semua? Kamu buat tak ni? Semua, sir. Stuck dah. Start. Kamu sempat salin soalan je. Lepas tu terus start kejap saya tunjuk. Buat setengah je, sir. Buat setengah je. Okay. Macam ni. Bila dia ada modulus kan? Bila dia ada modulus, dia akan jadi X positif X plus 2 untuk X greater than or equals to negative 2. Okay. Kemudian dia akan ada negative side. Okay. Negative. Ini untuk X greater less than negative 2. Mana saya dapat negative 2 ni? Negative 2 ni mana saya dapat? Inilah X plus 2 saya samakan dengan kosong, dapatlah X sama dengan negative 2. Itu datangnya negative 2 kat sini ni. Okay. So reason dia sebab dia ada modulus. So macam ni. So yang pertama kita settlekan yang modulus ni dulu. So maksudnya kita akan ada dua side ataupun dua kemungkinan lah. Okay. Kita akan ambil yang positif. Kalau X approach negatif, kalau X lebih besar daripada negatif 2, kita akan ambil function yang ada negatif untuk range X lebih kecil daripada negatif 2. Maksudnya, kalau saya buat number line, okay, ini negatif 2, so ini kita akan ambil function X plus 2. Yang ini kita akan ambil function negatif X plus 2. Lambat sikit keluar. Internet slow kot ni. Sekejap tunggu dia keluar. Belum keluar lagi. Tak apa, nanti dia keluar lah tu. Okay, saya tulis dulu. Okay, sir. Limit X approach negative 2, Fs exist ataupun tidak. Tu dah keluar dah. Okay, dah keluar dah. So, itu baru saya buat number line. Saya buat number line. Okay, so untuk X greater than negative 2, kita akan guna function X plus 2. Untuk negative 2, less than negative 2, function dia kita akan gunakan yang negatif punya. So, sekarang ni kita nak check limit X approach negative 2 ni exist ataupun tidak. So, kita check lah. Okay, macam biasa daripada kiri. Okay, kemudian daripada kanan. Kemudian kita kena pilih lah function dia. So, limit X approach negative 2 from the left. Apa function dia? From the left. So, function dia yang negatif tu. Function dia yang negatif tu. So, kita akan ambil sekali yang negatif tu. So, dia akan jadi negatif X plus 2. So, dia akan jadi negatif 2 tambah 2. Okay, maksudnya ini adalah sama dengan kosong. Kemudian limit X approach 2 from the right. Okay, 2 from the right, apa function dia? So, function dia adalah yang ini. So, X plus 2. So, X plus 2. So, dia akan jadi negative 2 plus 2. So, sama juga sama dengan kosong. So, agak-agak kamu limit dia exist ataupun tidak? Limit dia exist ataupun tidak ni? Exist, sir. Exist Kenapa exist? Kiri kanan sama sir. Kiri kanan sama. Kalau kamu boleh jawab macam tu, maksudnya kamu faham lah tu. Okay, so limit X approach negative 2, Fx does exist. Dan kalau dia minta nilai, kita bagi je lah.
limit x approach negative 2, fx sama dengan kosong. Itu je. Okay, existence of limit gitu je. Check kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Sir, dalam skema jawapan does not exist tu ada. Dalam skema jawapan 14 does not exist. Saya salah ambil function. Saya ambil yang negatif je. Ni function dia yang banyak ni. Saya salah ambil function. Okay, sekejap kita buat balik. Kita check balik. Saya salah ambil function. Function saya ambil tu tak lengkap. So, ini sebenarnya adalah x plus 3. So, ini tadi negatif kan? Negatif x plus negative 2 from the left. Betul lah. Okay. So, saya salah ambil function tadi. Sorry ya. So, ini adalah x plus 2. So, kita akan dapat bila simplify sebenarnya dia adalah sama dengan, okay, ni boleh cancel out. Maksudnya kita akan ada negatif 1 kat sini. So, dia akan jadi negatif 1 ataupun negatif saja, negatif x plus 3. So, bila substitute, kita akan dapat negatif 2 tambah 3. Maksudnya ini adalah sama dengan negatif 1. Okey. Kemudian yang kedua ni tadi, x plus 3 juga. Kemudian yang sini kita ambil yang positif tadi. Okey, bahagi dengan x plus 2. So, kita cancel out. Kemudian yang ini akan jadi limit x approach negative 2 from the right. X plus 3 sahaja. Okay, substitute masuk, kita akan dapat negatif 2 tambah 3 sama dengan 1. So, kiri kanan tak sama. Okay, daripada kiri negatif 1. Lambat keluar tu Daripada sini nanti kamu nampak lah. Daripada kiri kita dapat negatif 1. Daripada kanan kita dapat 1. So, betul lah tu, dia does not exist. Okay. Selesai soalan nombor 14. So, kita punya yang modulus tadi tu, dia ada kaitan dekat sini lah. Okay. Yang kita nak pilih yang mana satu ni.